Kami datang ya Bapa, 神啊，我们来到你的面前， kuatkan kami 求你坚固我们， untuk mendengarkan Engkau firman-Mu. 使我们听你的话语。 Kuduskan kami, 求你使我们成圣， layakan kami. 使我们配得。 Kami berdua yang akan berbicara firman-Mu, 我们要宣讲你的话， biarlah hanya kebenaran-Mu saja 只有你的真理， yang menggembirakan hati kami. 使我们的心得喜乐。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. 我们翻开保罗书信哥罗西书 Pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-7. 第2章6节到7节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Lalu Jang Li akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 经上记着说，你们既然接受了主耶稣基督，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领受的教训，感谢的心也更增长了。 Bapak Ibu yang terkasih, kita tentu punya WhatsApp aplikasi. 亲爱的弟兄姊妹，我们肯定有很多的 WhatsApp 群， Dan kita juga pasti ikut banyak grup di dalam WhatsApp kita. 我们也在 WhatsApp 里边跟随很多，加入了很多的群。 Biasanya di grup-grup tersebut ya, ada orang yang mengirimkan pesan-pesan yang membuat kita itu semangat, pesan-pesan yang mendorong kita supaya jangan menyerah. 有很多在 WhatsApp 群里有很多人发出这样的激励我们的信息，使我们不那么轻易的去放弃。 Salah satunya adalah dorongan supaya kita selalu mengucap syukur. 其中之一就是我们要常常感恩。 Iya, saya mendapatkan beberapa, saya juga ikut banyak grup WA dan ini beberapa pesan yang diberikan tiap pagi. Alex 牧师也有很多的 WhatsApp 群，这是他所收到的其中一些信息。 Kalau Bapak Ibu perhatikan, mengucap syukur itu bukan eksklusif orang-orang Kristen saja. 当我们注意的时候，其实感恩不仅仅是只限于基督徒， Tapi semua orang bisa mengucap syukur. 所有的人都可以感恩。 Penelitian membuktikan bahwa rasa syukur dan mengucap syukur dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. 所以感恩可以使一个人的生活品质更加的提高。 Orang yang merasa bersyukur selalu, mengucap syukur selalu, akan gampang disukai orang dalam pergaulannya. 如果一个人一直懂得感恩的话，他很容易就被别人所接纳、悦纳， Akan meningkatkan rasa optimisme, 也可以更加的增强他的乐观心态， meningkatkan semangat untuk hidup. 使他对生活更起劲。 Oleh karena itu umur panjang, 正因如此，他可以长寿， akan menjadi seorang yang lebih kreatif di dalam pekerjaannya. 在他的工作中更加有创意， Tidak takut menghadapi tantangan hidup, 而且不惧怕生活当中的挑战， meningkatkan daya ingat, 使他的免疫力提高， dan seterusnya dan seterusnya. 等等等等。 Jadi Bapak Ibu perhatikan, tidak perlu menjadi orang Kristen untuk bisa bersyukur untuk segala yang baik yang sudah kita terima. 我们注意到，不仅仅是基督徒对生活的周遭一切的益处而感恩， Agama-agama lain pun mengajarkan hal yang sama, filosofi-filosofi hidup pun mengajarkan hal yang sama, karena mereka tahu alasan kita mengucap syukur itu sangat bagus buat well-being kita. 哪怕是其他的宗教或者在生活哲学方面的这些很多的教导，也知道感恩是对一个人的生命很有益处的。 Oleh karena itu semua orang bisa hidup bahagia, semua orang bisa memiliki well-being yang sangat baik. Yang penting dia bisa mengucap syukur untuk segala hal dalam hidupnya. 所以每一个人都可以感到幸福，每一个人都可以感到有美好的生活品质，只要他们懂得感恩。 Lalu apa? Pertanyaan pentingnya, apa perbedaan antara rasa syukur orang Kristen dan yang bukan orang Kristen?
那么基督徒的感恩与非基督徒的感恩有何不同呢？ Bapak Ibu perhatikan, di dalam rasa syukur pada umumnya, 我们注意到普世的感恩， di sana tidak ada pengakuan atas pribadi yang memberikan berkat. 他们没有表明赐予他们恩典的这位赐予者。 Rasa syukur pada umumnya kehilangan pribadi yang tertentu yang sudah memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. 普世的感恩忽略掉了那位赐他们恩典的那位赐予者的位格， Jadi pemberinya itu bisa siapa saja. 所以赐给他们的可以是任何人， Bisa manusia lain, 可能是别人， bisa juga ilah-ilah yang siapa saja. 可能是其他乱七八糟的神。 Kalau dalam pengucapan syukur yang diajarkan oleh Alkitab, kita perlu mengakui Allah kita yang menjadi sumber dari kebaikan-kebaikan yang kita 所以 terima. 根据圣经的教导，那么赐予我们恩典的这位神，我们要表明出来，我们要彰显出来。 Bukan sembarang Allah, bukan sembarang Tuhan, tetapi Allah yang ditulis, yang diwahyukan lewat Alkitab. 不是任何一个神，不是任何一个所崇拜的这些神明，乃是在圣经上所记载的这位赐恩的神。 Bahkan lebih jauh lagi dikatakan jika kita mengucap syukur untuk segala kebaikan yang kita terima tanpa mengakui Allah Yahweh yang ada dalam Alkitab, dikatakan kita sama saja tidak pernah mengucap syukur kepadanya. 如果我们的感恩却没有彰显出这位施恩者就是我们的神，那么我们与那些无神论者毫无不同。 Dan Paulus mengatakan inilah yang membuat Allah murka. 这是惹动神的愤怒的。保罗这样说。 Roma pasal 1 ayat 18 dan 21. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Alasannya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi yang bodoh menjadi gelap. 正如罗马书第1章18节和21节所记的，原来神的愤怒在天上，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、抵挡真理的人。因为他们虽然知道是神，却不当着神感谢他，也不荣耀他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。 Mengucap syukur kepada Allah tertentu yang kita sembah hari ini di gereja ini, itulah yang membuat pengucapan syukur, rasa syukur kita menjadi sangat eksklusif. 所以我们对神，对我们在这个教堂里所敬拜的神献上感恩，是我们对神特殊的，而且是排外的感恩。 Karena jika kita tidak beriman kepada Allah ini, Allah Yahweh yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, maka kita walaupun kita punya gaya hidup mengucap syukur, kita dikatakan tidak pernah mengucap syukur dan menghadapi murka Allah. 如果我们所不相信这位神，就是我们所相信的耶和华这位神，那我们是惹动神愤怒的，所以我们的感恩也是触动他的愤怒。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pengucapan syukur yang sejati yang benar harus dimulai dari iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. 所以我们真正的感恩应该始于在对于耶稣基督我们唯一的真神、唯一的救主的信心上面。 Kenapa? Karena Yesus Kristuslah oleh pengorbanannya di atas kayu salib telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. 因为耶稣基督在十字架上为我们舍命，使我们与父神和好了。 Tadi kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. 正如刚才我们所读哥罗西书2章第6节说的，你们既然接受了主耶稣基督， Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan pada saat itu kita didamaikan, ada perdamaian, tembok seteru antara kita dengan Allah dihancurkan. 当我们接受了主耶稣做我们个人的救主，那么我们跟神中间那条隔断的墙已经被主耶稣破碎了。 Karena itu, jika Bapak Ibu sudah percaya kepada Kristus, ini adalah bagian kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 所以这是我们所要做的事情，就是我们要在它里面生根建造。 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. 在它里面生根建造，信心坚固，正如你们所领受的教训，感谢的心也更增长了。 Setelah percaya kita harus menjadi murid Yesus.
当我们相信的时候，我们要做主耶稣的门徒。 Kalau hidup ini seperti sebuah pohon, maka akar kita harus ada di dalam Yesus. 如果我们的生命如同一棵树，那么我们的根基要立在耶稣基督上。 Kalau hidup ini seperti bangunan, maka fondasinya harus dibangun di atas Yesus. 如果我们的生命是一个建筑，那我们的根基要立在耶稣基督的磐石上。 Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 所以你们感谢的心也更加增长了。 Jadi syukur, ucapan syukur terjadi setelah kita berada di dalam Yesus. Yesus terlibat dalam dinamika kehidupan kita secara konstan. 所以我们的感恩要在耶稣基督的里面，耶稣基督要在我们生命中的各个方面。 Oleh Yesus kita yang dulunya mati karena dosa-dosa kita yang dulunya musuh dengan Allah, kita yang dulunya melihat Allah sebagai pengganggu dari kebahagiaan kita, oleh karena di dalam Kristus maka kita sekarang melihat Allah sebagai sumber sukacita kita. 我们死在罪恶过犯当中，我们以神为仇敌，我们与神隔绝，我们觉得神是不想让我们生活幸福的那位仇敌。 Dulu hati kita itu seperti batu, percaya pada keinginan kemauan kita saja. 以前我们的心如磐石，而且我们不相信，我们只相信我们所要的。 Tapi setelah Yesus masuk dalam hati kita, kita percaya kepada Yesus, hati kita diubahkan menjadi hati yang lemah lembut, yang memancarkan kehidupan. 当我们接受了主耶稣以后，我们的心被改变，而且是温柔，可以从里面涌出活水的江河。 Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 让我们的心充满感恩。 Kata melimpah di sana itu berarti mengalir terus-menerus keluar. 说到充满感恩，就是要不断的涌流出来。 Bayangkan hati kita yang baru itu seperti mata air yang airnya terus-menerus keluar, meluap keluar dan mengalir mengairi semua daerah di sekelilingnya. 想象一下，我们被新造的心如同一个活水的泉源，泉水不断的从这个泉源里流出来，流到各个地方，带出生命。 Itu berarti pengucapan syukur kita atau rasa syukur kita itu adalah suatu seperti mata air yang keluar dari dalam hati yang baru terus-menerus keluar. 所以，我们感恩的心如同泉源一样，自然而然的涌流出来。 Karena ia berakar, dibangun dan bertambah kuat di dalam Yesus yang sudah mau berkorban dan memberikan hidup kepada kita. 因为它的根基，它的基础是建立在那位为我们舍命的耶稣基督的根基上。 Jadi tidaklah salah mengatakan bahwa rasa syukur dan pengucapan syukur, kebiasaan itu adalah ciri khas karakteristik dari orang Kristen. 所以说，基督徒有一个感恩的本性，这个是不错的。 Ini adalah kebiasaan yang normal dari orang Kristen. 这是一个基督徒的常态。 Justru kalau orang Kristen tidak pernah mengucap syukur, diragukan imannya. 如果一个不懂得感恩的基督徒，那他的信仰是脆弱的。 Buat orang Kristen pengucapan syukur itu bukan hanya sekedar perbuatan moral, karena ini perbuatan yang baik, ya udah kita mengucap syukurlah. 所以，一个基督徒的感恩，他的感恩不仅仅是一个道德层面的一个行为。 Tapi pengucapan syukur itu mengalir keluar dari hati yang baru, sebuah hati yang memiliki kodrat ilahi. 这个感恩的心是一个新造的心，从新造的心里涌出来的一个感恩的活水的江河，而且这个心性有属天的 Oleh karena itu 生命。 pengucapan syukur orang Kristen itu bukan masalah perspektif. 而且，一个基督徒感恩不是一个观点问题。 Biasanya orang masalah perspektif, mereka menunjukkan gelas yang airnya setengah, Bapak Ibu yang terkasih. 有人把这个观点，比如说半杯的水， Lalu ditunjukkan ini kamu lihat gelasnya setengah penuh atau setengah kosong. 他说，然后你来看这杯水是半杯是空的，还是半杯是满的？ Katanya 说到， Katanya kalau kita memandang gelas ini sebagai setengah kosong, berarti kita orang yang pesimis dan tidak tahu bersyukur. 如果我们的观点是这个水杯半杯是空的，那我们就是一个比较悲观的人，不懂得感恩。 Tetapi kalau kita melihat gelas ini setengah penuh, berarti kita orang optimis dan penuh dengan rasa syukur. 那如果我们看这半杯水是半杯是满的，那我们就是一个乐观的人，懂得感恩。 Tapi rasa syukur orang Kristen lebih daripada itu. 但是基督徒感恩更超越这个。 Rasa syukur orang Kristen bukan hanya sekedar bahwa kita bisa menghitung berkat-berkat kita yang ratusan. Atau kita nggak punya berkat, lalu kita nggak bisa menghitungnya karena nggak ada berkat.
一个基督徒的感恩不仅仅是他懂得数算恩典，或者说他不能数算恩典，因为他没有得到恩典而已。Rasa syukur bukan muncul karena kita melihat hidup kita jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Kan kita lebih baik dari mereka, maka kita bersyukur. 一个人的感恩不仅仅是因为他看到自己比周遭的人要好得多，所以他才涌出感恩的心。 Rasa syukur orang Kristen bukan seperti itu. 基督徒的感恩不是这样。 Rasa syukur kita mengalir dari hati yang sudah dipulihkan, terlepas dari perspektif-perspektif seperti itu, terlepas dari pengalaman-pengalaman baik dan buruk yang kita alami setiap hari. 抛开我们的观点，抛开我们对好坏的认知，感恩的心是自然涌流出来的，因为我们的心是新造的。 Dia bersyukur karena akarnya mencapai Yesus Kristus Tuhan 他能 penyelamat. 够感恩，因为他的根基是立在耶稣基督的上面。 Jonathan Edward mengajarkan 2 level pengucapan syukur, Bapak Ibu yang terkasih. John Edward 教了2个层面的关于感恩的信息。 Yang pertama, beliau mengajarkan apa yang disebut dengan natural gratitude. 第一个层面就是自然的感恩， Rasa syukur yang alamiah. 是自然经历的自然的感恩。 Pada level ini, kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, pemberian-pemberiannya yang baik itu. 在这个层面，我们感谢神所赐的一切恩惠。 Pada tahap ini kita menghitung berkat-berkat kita. Kita belajar memiliki perspektif yang benar bagaimana kita memahami pemberian-pemberian Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. 在这个层面，我们就是数算神的恩典，神白白赐给我们那么多的恩典。 Kita menghitung berkat-berkat kita karena Allah memberikan itu supaya hidup kita itu lebih baik. 我们数算他的恩典，因为是神赐给我们的，使得我们的生命更加的美好。 Dan Paulus mengajarkan kita, memerintahkan kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. 所以 setiap 保罗 saat. 教导我们要凡事感恩。 Kita tentu memiliki banyak pengalaman mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan? 我们有很多经历神恩典的一些见证。 Saya, keluarga kami bulan Desember ini secara khusus diingatkan Tuhan betapa Dia sudah baik dalam kehidupan kami. 所以 Alex 牧师的家庭在12月份经历了神很多的恩典，神对他们家庭的一切的美善。 Anak kami yang kedua itu sejak kecil harus pakai kacamata karena lazy eyes. 他第二个孩子小的时候就要戴眼镜，因为他有个弱视 Dan 斜视。 dan karena itu saya berpikir bahwa anak kami yang kedua ini pasti akan pakai kacamata terus nih. 所以 Alex 牧师在想，那我第二个孩子肯定是要一直戴眼镜的。 Nah bulan lalu kacamatanya itu pecah. 上个月他的眼镜坏掉了， Patah maksudnya. Lalu kemudian akhirnya bulan Desember kemarin, awal bulan ini kami bawa dia ke dokter mata. 12月份初的时候，他们把第二个女儿摩菲带到了眼科医生那里。 Dan ternyata dokter mengatakan bahwa dia tidak perlu pakai kacamata lagi. 眼科医生说，摩菲不需要再戴眼镜了。 Dan ini sangat menggembirakan kami. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan terharu. Kenapa? Terutama saya karena perhitungan saya atau pemikiran saya tentang masa depan anak saya ini ternyata berubah total. 这时他们的全家都非常的喜乐，非常的开心。尤其是 Alex 牧师，因为他已经预定，他已经想到了孩子的一生都要戴眼镜。 Bapak Ibu tentu punya pengalaman-pengalaman yang jauh lebih menarik dan lebih ajaib. Bagaimana Allah sudah memberkati, memberikan pemberian-pemberian yang baik dalam hidup kita. Kalau kita mau cerita semua, mungkin kita butuh berjam-jam ya untuk sharing. 我们相信弟兄姊妹们有更加美好的见证。如果我们要一一诉说出来，可能需要几个小时的时间。 Bapak Ibu, namun menurut Jonathan Edward, dan natural gratitude ini kita hanya bersyukur karena pemberian-pemberian Allah saja. 但是根据 John Edward 所说的话，一个自然的感恩只停留于在神所赐的一切恩惠上的感恩而已， Tidak lebih daripada itu. 没有超过这个。 Jika pemberian Allah ini sudah tidak signifikan lagi, tidak penting lagi buat kita, maka kita berhenti memuliakan dan mengucap syukur kepadanya. 如果神的恩惠不再那么特别，不再那么重要，对我们来说，那我们就不会向他献上感恩。 Oleh karena itu, beliau melanjutkan, natural gratitude ini tidak punya fondasi yang kuat. 所以 John Edward 说的自然的感恩其实是没有根基的感恩。 Oleh karena itu kita harus naik ke level gratitude selanjutnya, yaitu gracious gratitude.
所以我们要更上一层，那就是恩典的感恩。 Rasa syukur yang murah hati ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan sendiri atas karakternya. Siapa dia sebenarnya? 所以恩典性的感恩，是因为我们要对神的所事而献上我们的感恩。 Rasa syukur yang murah hati atau gracious gratitude ini tidak hanya bergantung kepada pemberian-pemberian Tuhan, tetapi secara khusus berfokus memuji dan bersyukur karena Sang Pemberi itu sendiri, Allah itu sendiri. 所以恩典性的感恩不是聚焦在神所赐一切的恩惠，乃是聚焦在这位赐各样恩典的神。 Gracious gratitude ini mengalir bagaikan air keluar dari relasi yang intim dan akrab antara kita dengan Allah di dalam Yesus. 恩典的感恩就如同活水一样，从基督徒与神的真实关系当中流动。 Rasa syukur karena pribadi Allah ini merupakan bukti bahwa Roh Kudus itu bekerja, berkarya di dalam diri kita. 所以借着圣灵在我们心中的感动，我们向神献上感恩。 Sehingga kita melihat Allah bukan pribadi yang abstrak, yang nggak jelas, tetapi seorang Allah yang jelas, yang bisa dikenal, yang bisa berelasi dengannya. 所以神的所事不是一个抽象的概念，乃是一个真实的、离我们很近的，而且可以是被我们所认识的。 Dan ini merupakan sebuah privilege yang luar biasa, lebih daripada kita bisa berhubungan dengan presiden negara kita atau presiden yang lain. 这是一个极大的特权，而且是超越了我们与哪怕是总统之间的任何关系，或者与其他人的关系。 Karena Alkitab mengajarkan kita nggak bisa mendekat kepada Allah. Kalau kita mendekat kita terbakar dan mati. Yet di dalam Yesus Kristus kita bisa mendekat dan berelasi mengenal Dia. 在圣经上记载，我们不可能亲近神，因为我们亲近神的时候必定死。但是借着耶稣基督的大功，我们可以亲近他，而且与他有真实的关系。 Dan hati kita itu melimpah dengan syukur, mengalir dengan syukur, itu karena kita punya relasi yang pribadi dengan Allah kita. 我们的心可以涌流出感恩，我们的心可以充满感恩，因为我们与神有真实的关系。 Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. 请允许我们问： Apakah Bapak Ibu pernah merasa ragu dengan keselamatan kekal? 你们 Bapak 是 Ibu 否 sekalian? 为自己的救恩而经常疑惑？ Apakah Bapak Ibu pernah merasa bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu biasa-biasa saja, lebih penting kenaikan jabatan misalnya? 有没有觉得，耶稣基督所做成的救恩只是平常而已？那更重要的是，我们有更大的成就，要超过这些。 Jika Bapak Ibu pernah merasakan dua hal ini, tanyakan kepada diri sendiri, apakah Bapak Ibu pernah bersyukur atas keselamatan, atas pengorbanan yang Yesus sudah buat di atas kayu salib? 如果我们有这样的两个问题，那我们要扪心自问：那我们是不是为耶稣基督在十字架上做成的大功而经常感恩？ Apakah saudara Bapak Ibu sekalian pernah bersyukur karena Yohanes 3:16? 我们是否为约翰福音3章16节的这节经文献上感恩？ Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita perlu bersyukur karena pribadi Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu. 我们要因为神在基督耶稣的身上的彰显，向他献上感恩。 Kita memerlukan natural gratitude, kita juga memerlukan gracious gratitude. 我们需要自然感恩，也需要恩典式的感恩。 Namun harus diingat bahwa yang pertama adalah gracious gratitude. 那么我们要记住，最重要的就是恩典的感恩。 Mengapa demikian? 为什么？ Karena John Piper memperingatkan kita. 因为 John Piper 这样的提醒我们， Dia katakan begini, Allah tidak dimuliakan jika dasar rasa syukur kita adalah keberhargaan pemberiannya dan bukan kemuliaan dari pemberi. Jika rasa syukur tidak berakar pada keindahan Allah yang lebih besar dari pemberiannya, maka rasa syukur kita bisa menjadi penyembahan berhala yang tersembunyi. 如果我们的感恩只是基于在恩典的价值，而非这位赐恩典的奇妙者，那神就不得荣耀。如果我们看神的荣美没有过于他所赐的恩典，那么我们就会堕入拜虚无偶像当中。 Rasa syukur kita bisa menjadi penyembahan berhala. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa rasa syukur kita bisa menjadi penyembahan berhala? 有没有想过，我们的感恩可能会堕入到拜虚无偶像当中？ Dan ini sangat mungkin terjadi jika kita hanya merasa grateful, antusias, bergairah karena berkat-berkat fisik yang Tuhan berikan kepada kita saja.
我们太有可能堕入这种境遇当中。如果我们只是聚焦在神所有的恩典，而且对他所有的恩惠都是充满着热情，而非这位救赎主。 Jika kita antusias, merasa grateful karena pemberian-pemberiannya saja, hidup kita bisa sangat fragile, bisa sangat rapuh. 如果我们的感恩只聚焦于神一切的恩惠上面，那么我们的生命其实是很脆弱的、很易碎的。 Senang jika diberkatin, tapi sedih atau marah jika enggak diberkatin. 我们被祝福的时候就很开心，我们没有被祝福的时候，我们就会伤心。 Kita menjadi enggak bedanya dengan semua agama yang lain, dengan orang-orang yang tidak beragama sekalipun. Kenapa? Karena kita bergantung pada pemberian-pemberiannya saja. 那么我们与其他宗教的信徒没有任何的区别，因为我们也是定睛在于祝福上面而已。 Kita menjadi mudah khawatir, kita mungkin menjadi gampang iri hati kepada orang lain. 那么我们就很轻易的就会担心，而且我们很轻易的就会嫉妒别人。 Jika kita merasa bersyukur karena pemberian-pemberian Allah saja, lalu apa yang membuat kita berbeda dengan orang yang tidak beragama yang juga bersyukur untuk segala hal yang baik dalam hidupnya? 如果我们只聚焦在神一切的恩惠上面，那么我们与那些真正也是聚焦在恩惠上面的其他信徒、宗教信徒有什么不同呢？ Saya ajak kita untuk membayangkan seorang pria yang sudah sangat jatuh cinta dan begitu jatuh cinta kepada kekasihnya. 我们想象一个男士正在热恋当中， Bayangkan pria ini sudah tidak tahan untuk menikah dan mereka akan menikah segera dan dia harus menghafal janji nikah, ya, janji nikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya di gereja. 我们想象他已经等不及了要结婚，并且要在他所爱的人面前宣誓。 Dia ingin pemberkatan pernikahan itu sempurna. 他想要他的宣言是完美的。 Dia ingin agar momen menyatakan janji kepada pasangan jiwanya itu adalah momen terindah yang tidak pernah akan dilupakan baik oleh dia maupun oleh pasangan hatinya. 他希望他所宣誓的，在他所爱的人面前是一个非常特别、非常特殊的时刻，而且永远不会被忘记。 Di dalam persiapannya dia mulai menghafal janji itu, bagaimana dia mengucapkannya, mimik mukanya, matanya yang bersinar. Dia perhatikan semuanya itu, dia lihat di dalam cermin supaya jemaat yang hadir tahu bahwa dia mengasihi kekasih hatinya dan kekasih hatinya pun tahu betapa dalam cintanya kepadanya. 所以为了这个宣言，他站在镜子面前，看他的表情，看他的眼神，听他的语气，使得当那个时刻来临的时候，他可以在他的爱人面前充分的表达出他想要表达的一切。 Begitu waktunya tiba di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ia mengucapkan janji pernikahan itu perfect seperti yang sudah direncanakan. Dia masukkan cincin emas bertaburan berian ke jari manis indah calon istrinya itu. 所以当那个婚姻庆典来临的时候，他所说的婚姻宣言正如他所计划的那样，而他的宣誓非常完美，而且他把金戒指戴在他新娘的无名指上。 Semua yang hadir merasakan 所有的与会者都感受得到， betapa sungguh-sungguhnya sang pria mengasihi sang wanita. 看这个新郎是何等的爱这个新娘。 Dan sang pria sangat bersuka cita karena apa yang dia rencanakan itu terjadi dengan sempurna. 然后这个新郎也是非常的开心，因为正照着他所计划的一样，在一步一步的发生。 Sang mempelai wanita memperhatikan cincin emas bertaburan berian yang sangat indah di jari manisnya. 然后这个新娘就盯着这个镶着珍珠的金戒指， Dan dia enggak bisa enggak mengagumi betapa indahnya cincin itu. 她无法言喻这个金戒指多么的漂亮。 Dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari cincin berlian itu. 她不能把眼神从这个金戒指上挪开。 Ia membalas mengucapkan janji pernikahan kepada pasangan hatinya itu. 她回馈给新郎的信息就是， Tetapi ia tidak mampu memandang mata sang mempelai pria karena yang dia pandang adalah cincinnya yang terindah. 她的眼神没有看这个新郎，而是在看这个金戒指。 Selesai pemberkatan nikah, lalu masuk pesta pernikahan. Selesai pesta pernikahan yang meriah itu, sang wanita tetap mengagumi cincin yang indah di jari manisnya.
婚姻庆典结束了，然后又是婚姻的宴席，婚姻宴席结束了以后回家，但是这个新娘的眼神一直盯在这个金戒指上面。Jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sang istri tetap mengagumi cincin yang terindah dalam hidupnya. 一个小时一个小时的过去，日复一日，月复一月，年复一年，这个新娘的这个妻子的眼神一直都是盯着这个戒指。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini cerita yang aneh bukan? 这个故事非常的奇怪，是不是？ Seharusnya sang suami harus segera minta cincin, balikin cincinnya. Kok cincin aja yang dilihat? 然后这个老公应该说把戒指还给我，这戒指要比我荣耀的多。 Siapa yang mau menikah dengan wanita atau pria yang hanya menginginkan cincin berlian? 有没有人希望跟这样的男士或者是女士结婚？他们只喜爱漂亮的戒指。 Namun, mari kita merenungkan lebih serius lagi tentang cerita ini. 让我们再次认真的思考关于这个故事。 Mungkin saja kita sudah memperlakukan Tuhan dengan cara yang sama. 可能我们也向神做了同样的事情。 Kita mendekat kepadanya, kita mengatakan kita mencintai dia, tapi sebenarnya yang kita inginkan adalah pemberiannya saja. 我们亲近他，我们说我们爱他，其实我们想要的只是他的祝福。 Kita terus-menerus mengagumi pemberian-pemberian Allah sehingga kita lupa kepada pemberinya sendiri. 我们不断的去为着神所赐给的一切恩惠而感恩，但是往往忘记了这位赐恩典的神。 Setelah kita dibaptis, kita harusnya mengagumi sang pemberi. Tapi ternyata setelah kita dibaptis, kita hanya sampai kepada natural gratitude aja. 我们受洗之后，应该是向神献上感恩，但是我们却聚焦在他一切，只停留在自然的感恩的层面。 Ada sebuah frasa di dalam Perjanjian Lama yang sering diulang setelah Allah memberikan berkat kepada kepada orang-orang Israel atau menghukum atau memberikan pelajaran kepada orang Israel atau kepada bangsa-bangsa lain. Ada satu frasa yang terus diulang setelah itu. 在旧约经文中，无论是神教导以色列民，或者是神审判外邦人，或者是神去赐福给以色列民，有一节的经文是重复不断的出现。 Frasa itu berbunyi begini, supaya kamu atau mereka mengetahui bahwa akulah Allah. 这节经文就是使他们或你们知道我是神。 Artinya bahwa adalah semua pemberian Tuhan atau semua pendidikan yang diberikan Tuhan tujuannya cuma satu, supaya orang-orang Israel itu mengenal dan menyembah Tuhan. 意思就是神一切的教导，神一切的恩惠，都使得以色列民要知道他是神。 Tidak ada yang lain. Semua kejadian-kejadian hidup di dalam bangsa Israel, kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang menyedihkan, supaya mereka mengenal bahwa akulah Tuhan. 所有神在旧约当中对他们一切的教导，使得以色列民知道他是神。 Dan saya yakin Allah kita tidak berubah. Sampai hari ini pun dia memberikan apa yang harus kita miliki supaya kita menikmati hidup. Ataupun mengajar kita dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Tujuannya cuma satu. Supaya kita mengetahui bahwa dialah Tuhan yang benar dan esa. 我们相信神到如今都没有改变，他在我们生活当中施行的一切的恩惠，都使得要我们认识他是神。 Oleh karena itu aplikasinya hari ini Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, mari kita membangun kebiasaan rasa syukur karena karya Kristus yang menyelamatkan kita. 所以应用就是让我们建立对神的感恩，就是耶稣基督在我们身上所做成的恩典。 Jika Bapak Ibu jarang sekali mengucap syukur karena karya Kristus di atas kayu salib, itulah yang membuat kita ragu akan keselamatan kita. Itulah yang membuat kita menganggap karya Kristus itu biasa-biasa saja. Lebih bagus karir kita daripada karya Kristus. 如果我们很少因为耶稣基督所做成的大功而感恩，这个就使得我们经常会疑惑他的救恩，也经常会不可能而且经常把神耶稣基督在十字架上做成的大恩看作平常。 Menghitung berkat Tuhan ada batasnya, tetapi bersyukur kepada karya Kristus enggak ada batasnya. 数算神的恩典是有限的，但是要感谢耶稣基督所做成的大功是无限的。 Dalam sebuah seminar
Pembicara memberikan 2 pertanyaan kepada peserta seminar untuk didiskusikan. 在一个研讨会上，讲员对参与的会众提出了2个问题。 Pertanyaan pertama adalah ceritakan pengalaman akan kebaikan Allah dalam hidupmu. 第一个问题就是为着神在你生命当中一切的良善而说出一些见证。 Yang kedua, 第二， bagaimana supaya pengalaman akan kebaikan Tuhan itu semakin kuat, semakin hebat dalam hidupmu. 第二点，怎么样使你所经历的这一切的见证能兼顾你对神的良善。 Nah, semua peserta kemudian mulai menjawab pertanyaan yang pertama dan mereka menceritakan pengalaman kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. 所有的参会者都非常的有热情，非常的有激情去见证神在他们生命当中的良善。 Ada yang menceritakan mereka sakit parah lalu Tuhan menyembuhkan. 有 Puji Tuhan. 有人说他重病得医治， Ada yang menceritakan usaha mereka yang tiba-tiba mendapatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Puji 也 Tuhan. 也有人见证，因为他的生意上突然间收益很多。 Ada yang menceritakan keluarga yang tercerai-berai kemudian bisa bersatu kembali secara ajaib. Puji Tuhan. 有人见证说破碎的家庭因着神重新和好，要感谢神。 Bagaimana dia mendapatkan pekerjaan yang begitu dia dambakan dan dia dapatkan itu dengan dengan di luar pemikiran dia dan itu sungguh mengembirakan dia. Puji Tuhan. 有人见证他得到了一份他意想不到的好工作，他要感谢神。 Semua orang menjadi senang dan bersemangat karena melihat Tuhan baik. 很多人都是那样的喜乐，因为他们看到了神的良善。 Lalu pertanyaan kedua harus dijawab juga. 所以第二个问题，他们也要回答： Bagaimana supaya pengalaman akan kebaikan Tuhan itu terus diperkuat, tidak dilupakan tapi terus meningkat kebaikan Tuhan. 那怎么样借着他们自身的经历，能够兼顾他们对神良善的认可？ Semua orang mengerutkan dahinya, menggaruk-garuk kepala. Iya, bagaimana ya? 所有的人都抓耳挠腮，怎么样才能更加的使这样的认可能够更加的坚定？ Nggak mungkin kan kita harus sakit lagi dan sakit yang lebih parah supaya kemudian ajaibnya lebih besar penyembuhannya. 不可能说让神再让我得更重的病，然后他医治我，使我对他的感恩能够更加强。 Nggak mungkin kan keluarga dicerai-beraikan dengan lebih parah lagi, lalu bersatu lagi, lalu kita muji Tuhan dengan lebih dahsyat. 也不可能是我的家庭再次更加的破碎，然后被神再次重新和好，能够使我更加的感恩。 Nah, Bapak Ibu bisa melihat ketika kita melihat kebaikan Allah dalam peristiwa kita saja, 如果我们对神的感恩只是聚焦在我们自己特定的事件上而已， maka kita kesulitan meningkatkan rasa syukur kita. 所以我们的感恩的心不会越来越强烈。 Rasa syukur kita ya itu-itu aja, ya itu-itu aja, ya tidak akan pernah berubah, ya begitu-begitu aja. 所以我们感恩的心也就是那样平平常常而已，不会更加的强烈。 Kenapa? Karena peristiwa hidup kita ya begitu-begitu aja, berkat, kehilangan berkat, putar begitu aja, dan kita bersyukur begitu. 因为我们的生活也就是那样而已，神的祝福再来，神的祝福来，还是平常的那些祝福而已。 Tapi kalau kita melihat kebaikan Allah pertama-tama dan terutama dalam karya anaknya Yesus Kristus di luar diri kita, tidak ikut campur tangan kita, hanya Dia yang melakukannya dan kita dapat untungnya, ucapan syukurnya enggak akan pernah berhenti dan makin menjadi-jadi. 如果我们跳出自己的特殊事件以外，我们只是单单看耶稣基督所做成的救恩大功，那我们对他的感恩就不会停止。 Bayangkan kita tidak terlibat tapi kita dapat berkatnya. Kita seharusnya dihukum tapi kita mendapatkan berkatnya. Kalau kita renungkan ini terus, memikirkan ini terus, maka rasa syukur kita akan terus meningkat, Bapak Ibu yang terkasih. 想象一下，我们什么事情都没有做，乃是别人为我们做了一切，为我们成就了一切，那我们所以向他献上的感恩就不会停止，乃是一直的涌流出来。 Referensi kita cukup banyak di dalam Alkitab. Kita bisa membaca tulisan-tulisan Paulus, bagaimana dia menceritakan atau menulis tentang keajaiban, kehebatan karya Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita bisa pakai itu sebagai doa kita, referensi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. 我们看圣经作为参考，保罗写了很多关于感恩的一些事情，我们可以用保罗的书信、保罗的经文作为参考，向神献上感恩。 Selain itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk meningkatkan rasa syukur kita karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada lagu-lagu tertentu yang saya pikir juga banyak yang menggambarkan pengorbanan Kristus yang agung di atas kayu salib yang harus kita terus syukuri.
第二点，我们向主耶稣在十字架上为我们做成的救赎大功献上感恩。有一些很好的歌曲可以很好的描述出来主耶稣所做成的功，我们也可以借着歌曲献上感恩。 Banyak lagu-lagu rohani Kristen 很多属灵的歌曲 yang bersyukur karena pemberian-pemberian Allah. 是因为神所赐的恩惠写的诗歌， Bahkan lebih banyak daripada lagu-lagu Kristen yang bersyukur karena karya Kristus di atas kayu salib. 因为神的恩典所写的诗歌已经多于那些因为耶稣基督十字架所做成的救赎的恩典的诗歌。 Jadi lebih mudah mendapatkan lagu-lagu yang bersyukur karena pemberian Allah dan lebih susah mendapatkan lagu-lagu yang bersyukur karena karya Kristus di atas kayu salib. 所以我们很容易就找到那些因为神所赐的恩典所写出的诗歌，而且不那么容易去找到因为耶稣基督在十字架上所做成的工作写的诗歌。 Ada dua lagu secara khusus yang sangat memberkati saya dalam hal ini. Yang pertama itu lagu Sungguh Indah. Kita biasa menyanyikannya di sini. 有2首诗歌对于 Alex 牧师来说，对他有特别的祝福。第一个就是何其美好。 Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. 翻译吗？ulang. Jadi lagu ini sungguh-sungguh menggambarkan pengorbanan Kristus yang begitu besar, yang gak kita bisa pahamin. Tetapi kita ada di dalamnya, kita mendapatkan berkatnya. Kita gak perlu mengerti, tapi kita mengalami berkat itu. 我们真真切切地感受到了神在耶稣基督在十字架上所做成的大功是何等的大，我们不能够明白，但是我们亲身经历。 Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. 你对我的意念是何等的深，我从未想过。 Terlalu indah, tapi toh kita mengalami keindahannya. 多么的美好，哇！我可以经历这份美好。 Lagu berikutnya yang saya suka juga adalah lagu Karya Terbesar. 还有一首诗歌是 Alex 牧师所喜欢的，就是何等伟大的功。 Saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama, untuk mengingatkan kita dan men-trigger kita untuk bersyukur akan karya terbesar dalam hidup kita, yaitu karya Kristus di atas kayu salib, sehingga hati kita melimpah dengan syukur. 我们邀请弟兄姊妹们同唱这首诗歌，可以引导我们去因着耶稣基督在十字架上做成的恩典向他感恩。 Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, jadikan lagu ini doa kita. 我们一起站立，一起唱。 Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Sungguh Tuhan, tidak ada karya yang lebih ajaib, lebih besar daripada karya salib-Mu. 真的主啊，没有任何的大功胜于你在十字架上所做成的大功。 Tolonglah kami agar kami mengakui, melihat bahwa Engkaulah yang sudah melakukan karya yang paling besar dalam hidup kami. 使我们能够看见，能够彰显你在我们身上所做成何等大的救赎的恩典。 Karya kami, perbuatan hidup kami justru dikuatkan oleh karena karya-Mu itu. 我们所做的一切，因为你所做的功，你所做成的功而得坚固。 Tolong dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur akan karya Yesus di atas kayu salib. 教导我们，并且帮助我们，使我们能够为耶稣基督在十字架上的恩典而不断的感恩。
Dan biarlah terus mengalir dari dalam hati kami ucapan-ucapan syukur yang tidak bisa kami hentikan akan karya-Mu yang ajaib itu. 使我们从心里所流露出来的感恩能够不断的流露出来。 Kami mau pulang menjadi orang Kristen yang selalu mengucap syukur karena pribadi-Mu yang begitu mengasihi kami. 我们要做一个不断感恩的基督徒，因为你是如此的爱我们。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita, silakan duduk.